Halo Tosivian, kisah pelik-pelik atau yang menakjubkan susah ditemui di dalam dunia ini. Kita percaya bahawa akan dapat menemuinya tanpa ada had, tetapi masih terdapat benda yang belum pernah dilihat orang, belum mengucapkan atau terujar sampai terjatuh sambil berlata wow. Adakah ini kenyataan? Hari ini, Amy akan membawa semua orang menyaksikan benda yang menakjubkan yang susah ditemui, sangat menarik sampai hilang bosan. Adapun ia bakal wow, tetapi sejauh mana? Mari kita saksikan. Memisahkan telur-telur ular dari ular sawah. Pasti kawan-kawan pernah dengar Raja ular terdong penggigit telur dengan baik, yang mana semua ular bertelur juga tidak kalah gigih. Seperti mana ular sawah yang kelihatan garang ketika petugas mendekatinya untuk memisahkan keluar telur yang sangat aneh. Padahal biasanya telur ular akan dikeluarkan sebiji demi sebiji. Namun yang satu ini malah bertelur secara berangkai, semirip kulat dan meskipun tanpa penjelasan atau alasan bagaimana ia terjadi. Tetapi setelah dilihat telur masih dalam keadaan utuh setiap biji. Yang harus dicemaskan adalah para petugas yang takutnya nanti dipatuk ular. Aduh, kelihatan mengerunkan sekali. Kaki asli si penunggang basikal 3,000 kilometer. Terkejut saat pertama kali melihat, tak pasti ini memang kaki asli atau rekaan. Kerana setelah dilihat, bagaimanapun tak terbayang kenapa boleh bercabang dan berlapis-lapis seperti ini. Di mana kepunyaan gambar ini adalah Paweł Poliański, pelumba basikal Perancis, yang mana gambar di Instagram itu adalah kakinya sendiri yang telah melalui perlombaan basikal jarak jauh di Tour de France. Setelah perlombaan jarak keseluruhannya hampir 3,000 km. Usai itu, beliau mengambil gambar kakinya yang sedang berehat untuk ditonton secara main-main dan boleh dikatakan terkumpul jam tukaannya yang lama sehingga kelihatan kuat dan keras seperti yang dilihatkan. Kaki berselaput milik kucing pakar Sphinx. Siapa yang memelihara kucing Sphinx? Di mana sejenis kucing tak berbulu? Cuba perhatikan kakinya, berselaput sehingga mengejutkan. Terfikir bahawa tidak biasa atau macam mana bawa bertenang. Kami minta menjawab bahawa itu adalah hal biasa bagi kebiasaan kucing. Tidak perlu dicemaskan sama sekali. Oleh kerana nenek moyang kucing tinggal di hutan, maka memiliki selaput di kaki adalah supaya dapat membantu untuk berenang dan menangkap mangsa. Siapa haba kucing mungkin tak terlihat kerana kakinya diselimuti bulunya. Tetapi setelah mengetahuinya, jika ada masa, cuba cek kaki si manja tengok. Tetapi jangan kerap melihatnya dan dibakar di siku telapak kaki tahu. Laba-laba besar berganti kulit. Laba-laba yang pernah kita lihat di rumah sering membuat sarang laba-laba sehingga tak lara kita menyapunya. Lebih-lebih jika ia adalah si laba-laba besar yang wajahnya menakutkan. Tambah lagi, dapat membuat seseorang itu berteriak ketakutan. Oleh sebab itu, jarang ada yang pernah lihat satu sudut mereka yang lain, iaitu ketika mereka berganti kulit dan dengan bulunya yang tebal-tebal seperti si spesies ini sekali berganti mengeringkan dan malah meninggalkan bekas kulit. Biar kita jadi ketakutan kerana bentuknya seakan-akan tulang begitu, termasuk peninggalan yang mengeringkan juga. Patung bayi. Jangan terpegun jika ingat bahawa kita terjadi manusia kecil dalam alam ejab. Tetapi ini adalah seni bahatan gergasi oleh Ron Mueck, seniman asal Inggeris yang dibinanya supaya menggalakkan orang akan mengambil berat tentang tubuh manusia dengan terperinci. Oleh itu, dibinakannya sebesar ini. Salah satu karya terkenalnya adalah seni bahatan bayi yang baru dilahirkan ini. Ia diperbuat daripada resin sepanjang 5 meter. Diperincikan agar nampak jelas seluruh wajah. Gayanya menunjukkan perasaan dan bekas darah itu membuatkan patung ini yang dipertunjukkan di Museum Kota Melbourne, Australia pada tahun 2010 telah menarik perhatian orang ramai. Pohon tercekik air. Bagi yang tak tahu atau terfikir bahawa ini adalah pohon Ajab yang berisi air di dalamnya, di mana orang ramai menyebutnya sebagai oasis hutan. Ia boleh ditemui di daerah India. Sebahagian daripada pohonnya teralih dari pusat pohon yang terdapat air bersih. Tetapi bukan semuanya, banyak pohon yang mungkin terdapat acuan yang membuatnya berongga sehingga terserap air ke dalam. Maka air di dalam berbau dan rasanya agak pelik. Dan oleh kerana kejadian ini belum dikaji dengan jelas bahawa kesimpulannya itu sebenarnya boleh diminum atau tidak. Jadi, bila nak masuk ke dalam hutan, lebih baik sediakan minuman sendiri. Memintakan akar kayu dari paip saluran. Jarang sekali kita dapat lihat penggalian saluran longgang yang ditarik dengan panjang. Namun, apa yang sedang mereka berusaha keluarkan itu adalah akar kayu. Iya, betul.
Sebatang akar kayu yang sangat besar yang mungkin suka pada kelembapan, maka mengusuk ke dalam longgang sehingga berasa segar. Tetapi, kalau dibiarkan, ia mampu memecahkan paip saluran atau tertunda pengaliran air. Nak disampaikan ke PM pun tak boleh. Lalu, harus panggil tukang yang pakar datang untuk memintakannya seperti yang kita lihat ni. Tansi tali panjang-panjang itu adalah akar yang bulat-bulat. Kira-kira menjijikan juga ya. Kapal mewah besar berlayar melalui Sungai Korin. Jalan-jalan dengan kapal mewah sememangnya mengujarkan para penumpang, tetapi kali ini bukan main lagi kerana kapal Bremer telah memecah rekod dunia menerusi laluannya menelusuri Sungai Korin yang lebarnya hanya 24 meter dan berjarak sejauh 6 kilometer. Mereka berlayar sambil merasa takut berselisih rapat dengan tebing, sehingga kapten harus menggunakan kepakaran tingkat dewannya untuk berlayar melalui sungai sesempit ini. Sebelum berlayar menuju ke lautan selama 25 hari tersebut, siapa yang ingin merasakan kedahsyatan suasana ini, jangan lepaskan peluang ini. Kelab berjari orang mati. Jika jalan di tengah-tengah hutan lalu terjumpa dengan tangan misteri yang muncul dari bawah tanah, ia boleh mengejutkan, tapi bawa bertenang, jangan terus panik kerana ini hanya sejenis kulab saja yang dipanggil kulab berjari orang mati. Mungkin tak perlu jelaskan lagi bahawa kenapa dipanggil macam ni. Lihat tu, bentuknya yang kelihatan layu, warna yang menakutkan macam tu, dan yang lebih menakutkan jika ia berada di atas pokok, dapat merasakan struktur pokok tersebut sampai mati. Oh, selain rupanya yang menakutkan, malah berbahaya juga yang kamu ni. Mesin sudah dapat terbang, terima kasih wahai excavator. Biasanya, excavator seharusnya tugasnya ialah menggali atau menggaut tanah. Tetapi kali ini, kita dapat lihat excavator mengusung kapal terbang. Apa yang terjadi ni? Setelah diselidiki, ternyata kejadian ini berlaku di Florida. Dan si kapal terbang ini adalah milik syarikat Learjet. Ia merupakan kapal terbang yang sudah tidak digunakan dan ditanggakan mesinnya sehingga sudah ringan dan membuat pemandu excavator merasa nak buat baik. Dimain dan diangkatnya ke sana sini. Dengan seronok sebagai pengakhiran penerbangan bagi si kapal terbang di langit dan angin sebelum ditransformasi ke benda lain nanti. Memecahkan telur di dalam air. Menu darah yang mudah-mudah seperti menu telur seperti memecahkannya ke dalam hati. Adui ke dalam piring mungkin sudah sering sekali, tapi belum pernah lihat ketika di dalam air kan? Kalau gitu, jom kita saksikan kepakaran para penyelam ini. Ini dia, telur merah dan telur putih masih dalam bentuk utuh. Kerana di dalam air terdapat tekanan air yang sentiasa menahankan bentuk telur agar tidak terpisah. Malah terapung-apung ikut kehendak kita. Nak ayunkan ke mana hanya pakai tangan dengan santai, termasuklah memberi pengalaman baru bagi si telur ini. Ular air hutan panjat ke atas pangkuan milik seorang lelaki Texas untuk memakan ikan. Masa bosan, sedih, sepi, jemu mungkin tiada bagi sesiapa yang rumahnya memiliki haiwan peliharaan kerana sering bermain dengan mereka. Tetapi, lelaki ini agak luar biasa kerana dia bermain dengan ular di belakang rumahnya. Sekali lagi, benar-benar ular bukan bergurau. Sampai berdiri bulu roma admin kerana dia adalah bekas pengurus besar penjaga binatang yang sudah pecen. Malah, dia terlihat seronok dengan memanggil si ular yang sedang berenang di taman belakang rumah agar naik untuk diberi makanan yang disediakan. Seakan-akan rider menghantar makanan tepat pada waktunya. Amboi, berganti daripada bermain dengan anjing kucing di belakang rumah kepada memberi makanan pada ular. Makin lihat makin teruja-uja ni. Sungai hijau. Masa pertama kali lihat, ingatkan pencemaran air kerana warna hijau kehijauan itu. Tetapi jangan panik kerana sebenarnya ini ialah warna sungai terbiar yang menjadi hijau untuk merayakan Hari St. Patrick yang dilaksanakan setiap tahun di kota Chicago. Pada perayaan itu, terdapat rombongan perarakan di jalan di mana lebih daripada ratusan warga kota di Amerika menanti. Namun, perwarnaan sungailah aktiviti yang ditunggu-tunggukan semua orang. Dengan kapal akan berlayar sambil menyembur cairan hijau dan kuning yang tidak membahayakan sekitar lingkungan ke dalam air yang mengambil masa lebih kurang 1 jam saja. Dapatlah warna sungai hijau jamrud berlayar dan mengujarkan para pelancong sampai telata. Wow! Papan tanda laser dilarang masuk berupa tabir air.
Jika lori tinggi daripada yang dihadkan untuk memasuki terowong, sering terjadi masalah perempuan di langit siling sebab tidak melihat tanda sebelumnya. Tetapi masalah ini selesai tak kala sebuah syarikat iaitu Laser Vision telah mencipta papan laser berupa tabir air yang digunakan di daerah Sydney Harbour pada tahun 2011. Jika ianya mengasah sebuah trek yang atapnya melebihi had yang dibenarkan, laser berupa air itu akan muncul untuk memberi amaran agar tidak memasuki terowong dan agar terjaga daripada kerosakan yang akan terjadi. Ianya diharapkan menjadi idea peneguran yang lemah lembut namun berkesan. Malah tidak pernah terlihat di mana-mana pun jika sudah upacara dengan memasang tabir air seperti ini, tetapi pemandu masih tak nampak. Nanti surat panggilan polis bakal sampai ke rumah tau. Gimpi. Biasanya kita pernah dengar hanya disenggat lebar terbuat atau tahun. Tetapi percaya tak, jika ada yang mengatakan bahawa terdapat beberapa jenis tumbuhan dapat menyergap orang? Jika tak, mari kami perkenalkan pokok gimpi. Ianya pokok yang sangat beracun di dunia. Malah akan terasa pedih dan panas seperti disengat serangga. Oleh kerana ia memiliki duri tajam seperti sengat yang dapat melekat ke kulit kita. Telah terjadi beberapa gejala di mana ada yang bersin, selesema, pedih panas kulit, bengkak sebadan, susah bernafas, malah ada yang teruk sampai meninggal dunia dalam tempoh 2 jam. Jadi, bila tertemu, jangan mendekatinya. Sudah kami memberi amarannya. Sang Raja Istana Pasir. Istana pasir yang biasanya kita lihat di pantai akan terlihat biasa. Jika terjumpa sebuah kaya milik lelaki Brazil ini yang berusia 40-an seperti Mario Matoliat yang telah mencipta tanda tempat di pantai bawah dan Tajigo di Brazil terlihat besar serta menarik dan luar biasa. Terinspirasi daripada Anthony Gaudi, arkitek kelahiran Sepanyol, sebab itulah idea yang menarik. Lebih-lebih lagi, kebakarannya juga bukan biasa. Ianya diguna pakai tempat kurang lebih 3 meter segi 4 untuk membina istana dan tinggal selama 20 tahun secara percuma. Terdapat bangku dan tongkat jawatan. Hebat tak hebat, lihat sendiri. Mungkin dia berfikir rumah tak perlu disewa tetapi nasi harus dibeli. Kapal terbang ini dipenuhi dengan Spiderman. Siapa naik penerbangan ini secara tidak sengaja bakal berteriak nak balik kerana bertemu dengan si laba-laba yang serupa semuanya satu kapal terbang. Tetapi jangan cabut lari kerana ini adalah kempen pemasaran Jetstar Japan yang dilihat luar biasa untuk filem yang bertajuk Spider-Man Homecoming dengan membawa para pemakai cosplay Spider-Man yang memelusi pusingan berjumlah 40 orang yang ikut terbang bersama dengan kapal terbang Airbus A320 secara sewa borong dari Tokyo ke Osaka. Cuba bayangkan terdapat Spider-Man sebanyak 40 orang berjalan turun melalui orang lain yang sedang tunggu penerbangan. Seterusnya pasti membingungkan seluruh lapangan terbang. Boleh dikatakan kempen yang sangat menarik perhatian orang tanpa memerlukan pembesar kaca.